Program E-Belajar Matematik Tingkatan 1 Bab 13 Teorem Pythagoras. Bersama guru anda, Cikgu Halimatun binti Rasidi dari SMK Sungai Rambai. Di dalam bab ini, kamu akan mempelajari bab yang bertajuk Teorem Pythagoras. Standard kandungan 13.1 Teorem Pythagoras. Standard pembelajaran 13.1.1 mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. 13.1.2 menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Seterusnya, menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut. Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita kembali dalam program E-Belajar Matematik Tingkatan 1. Pada hari ini, cikgu akan mengajar murid-murid bab 13 yang bertajuk Teorem Pythagoras. Diharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks masing-masing dan sila buka buku teks anda muka surat 292. Kenapa murid-murid perlu belajar bab ini? Ini kerana teorem Pythagoras adalah sebagai asas pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Bincangkan bidang yang melibatkan penyelesaian masalah yang berhubung dengan segitiga bersudut tegak. Murid-murid, sudut tegak wujud dalam banyak objek di sekeliling kita. Dalam pembinaan bangunan, bagaimanakah seorang jurubina memastikan penjuru dinding bangunan yang dibina bersudut tegak? Bagaimana ya? Mari kita mempelajari seterusnya. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Apakah hipotenus? Murid-murid pernah dengar tak hipotenus sebelum ini? Sila lihat gambar yang diberi di sini. Pernahkah murid-murid melihat gambar ini? Apakah namanya? Ya, ia merupakan sebuah skrin monitor sebuah komputer. Kita seringkali diberitahu tentang saiz skrin monitor sebagai 19 inci, 21 inci atau 24 inci dan sebagainya. Saiz ini mengikut panjang perpenjuru monitor itu. Apakah hubungan saiz ini dengan panjang dan lebar skrin monitor itu? Jika diperhatikan panjang perpenjuru monitor itu, saya lukiskan di sini garisan perpenjuru. Dan kita kaitkan dengan panjang dan lebarnya. Maka ia terbentuk segitiga bersudut tegak. Jadi kita akan kaitkan hubungan antara panjang dan lebar monitor ini dengan panjang perpenjuru monitor ini, maka hubungan ini adalah segitiga bersudut tegak. Baik murid-murid, sila lihat aktiviti penerokaan 1 yang terdapat daripada buku teks anda muka surat 294. Aktiviti ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti hipotenus sebuah segitiga bersudut tegak. Jika dilihat pada arahan aktiviti ini, kamu dikendaki melakukan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. Tetapi oleh kerana kamu berada di rumah, tak perlulah cari sampai 4 orang. Kamu seorang pun sudah memadai. Buka folder yang dimuat turun pada muka surat yang dinyatakan. Buka fail hipotenus. Dengan menggunakan software GeoGebra. Murid-murid,
dapat buka fail tersebut? Di sini cikgu akan buka juga untuk paparan bagi kamu lihat fail tersebut. Sekiranya kamu menghadapi kesukaran untuk membuka fail ini. Mari kita lihat bersama. Okey murid-murid, sekarang cikgu telah buka fail hypotenuse. Fail ini memaparkan sebuah segitiga bersudut tegak dengan panjang setiap sisi. Kenal pasti dan rekod sisi yang terpanjang. Okey, sila lihat gambar rajah segitiga ini. Okey, di mana kedudukan 90 darjah? Kedudukan 90 darjah di poin B. Sisi yang terpanjang adalah AC. Okey, sekarang saya seretkan poin A. Sila lihat perubahan panjang sisi-sisi segitiga tersebut. Apa yang kamu dapat perhatikan? Ya, sisi yang terpanjang adalah AC. Bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, sekarang saya alihkan kedudukan C ataupun poin C. Apakah yang kamu dapat lihat? Ya, sisi yang terpanjang tetap AC dan masih lagi bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sekarang saya gerakkan poin A. Adakah AC masih sisi terpanjang? Ya, AC masih sisi terpanjang dan masih tetap bertentangan dengan sudut 90 darjah. Murid-murid, apakah dapatan yang kamu dapat hasil daripada aktiviti penerokaan 1 tadi? Hasil daripada aktiviti penerokaan 1 didapati bahawa sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak ialah sisi yang sentiasa bertentangan dengan sudut tegak. Betul kan seperti yang ditunjukkan tadi? Sisi yang terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak itu disebut hipotenus segitiga bersudut tegak. Sekarang murid-murid dah tahu tak apa maksud hipotenus? Okey, boleh diringkaskan di sini. Hipotenus ialah sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak. Ingat ya, murid-murid, maksud hipotenus di sini. Baiklah murid-murid, sila lihat contoh yang diberi di sini. Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hipotenus. Sebelum murid-murid jawab soalan ini, pastikan murid-murid ingat ciri-ciri yang terdapat pada hipotenus. Yang pertama, hipotenus merupakan sisi yang terpanjang antara tiga sisi yang terdapat dalam segitiga bersudut tegak. Selain daripada itu, hipotenus juga merupakan sisi yang sentiasa bertentangan dengan sudut 90 darjah. Mari kita lihat rajah A. Di manakah kedudukan hipotenus? Sila lihat sudut 90 darjahnya. Okey, sudut 90 darjahnya adalah di B. Ciri hipotenus adalah bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah sisi AC. Maka sisi AC ialah hipotenus bagi segitiga ABC. Mari kita lihat soalan B pula. Soalan B merupakan gabungan dua segitiga bersudut tegak. Maka ada dua jawapan hipotenus di sini. Sila lihat sudut 90 darjah yang pertama, iaitu sudut 90 darjah pada S. Sisi bertentangan pada sudut 90 darjah ialah sisi PR. Maka kita nyatakan di sini PR ialah hipotenus dalam segitiga
PSR. Okey, yang kedua, sudut campur darjah pada R, kita lihat sisi yang bertentangan dengan sudut campur darjah itu adalah PQ. Maka kita nyatakan di sini PQ ialah hipotenus dalam segitiga PRQ. Bagaimana murid-murid? Senang kan nak kenal pasti di mana kedudukan hipotenus? Yang penting kamu ingat ciri-ciri hipotenus itu. Bagaimana murid-murid? Dah faham maksud hipotenus? Bagus. Untuk memantapkan kefahaman dan ingatan kamu, diharap murid-murid dapat buat latihan yang terdapat di dalam buku teks matematik tingkatan 1, muka surat 295. Sila dan cuba buat latih diri 13.1a soalan nombor 1. Murid-murid boleh semak jawapan yang terdapat di dalam buku teks. Semoga berjaya. Standard pembelajaran seterusnya ialah menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Seterusnya, menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut. Apakah hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak? Mari kita bersama-sama melakukan aktiviti penerokaan 2 yang terdapat daripada buku teks anda muka surat 295. Tujuan aktiviti ini adalah untuk meneroka dan menerangkan teorem Pythagoras. Buka fail Pythagoras. Mari kita bersama-sama meneroka sendiri sebelum pembelajaran bermula. Sekarang saya telah buka fail Pythagoras. Paparan menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC dengan segi empat sama pada setiap sisi segitiga itu. Seret bentuk-bentuk yang berwarna dalam segi empat sama pada sisi AB dan BC dan letakkan bentuk-bentuk itu ke dalam segi empat sama pada sisi AC. Adakah bentuk-bentuk itu mengisi sepenuhnya segi empat sama pada sisi AC? Seret menggelonsor mengalir semua atau klik pada petak tunjuk garis panduan dan mengalir satu demi satu untuk membantu anda. Okey, ada dua cara di sini untuk kamu menyusun bentuk-bentuk yang berwarna ke dalam segi empat sama yang bersisi AC. Okey, cara yang pertama kamu boleh tunjuk garis panduan. Okey, jadi kamu boleh gerakkan satu persatu lah. Okey, adakah dia memenuhi? Okey, nampak gayanya seperti dia memenuhi segi empat sama itu. Okey, susun balik. Ataupun kamu boleh mengalihkan satu persatu dengan cara menggerakkan satu persatu. Okey. Ataupun kamu boleh terus mengalih semua. Mengalihkan semua dengan serentak. Nampak gayanya bentuk-bentuk yang berwarna itu memenuhi seluruh rajah segi empat sama yang bersisi AC. Seterusnya, mari kita bersama seret titik A, B dan C untuk mengubah bentuk segitiga bersudut tegak itu. Okey, sekarang saya ubah A ke sini. Okey, kita alihkan semua. Wah, memenuhi juga. Okey, susun balik. Sekarang saya nak gerakkan AC pula. Beginilah. Okey. Wah, memenuhi juga. Okey, sekarang saya nak gerakkan B. Sini pula kecil. Wah, nampak gayanya
Okey, ia memenuhi juga seluruh segi empat sama AC. Dengan mempertimbangkan luas segi empat sama itu, nyatakan satu hubungan antara sisi AB, BC dan AC. Murid-murid, hasil daripada aktiviti penerokaan 2 tadi, apa kesimpulan yang murid-murid boleh nyatakan? Hasil daripada aktiviti penerokaan 2 tadi, didapati bahawa luas segi empat sama pada hipotenus adalah sama dengan jumlah luas segi empat sama pada dua sisi yang lain. Di sini ia boleh nyatakan seperti dalam rajah, luas R sama dengan luas P tambah luas Q. Ataupun kita boleh nyatakan AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Hubungan ini disebut sebagai teorem Pythagoras. Lihat contoh yang diberikan di sini. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Diulang semula. Nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Jadi, kita lihat gambar rajah A dulu. Okey. Di manakah sisi yang paling panjang sekali? Okey. A, sisi yang terpanjang adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah iaitu PR. Maka kita boleh katakan hubungan panjang sisi segitiga ini adalah panjang sisi PR kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Okey, jelas murid-murid? Okey, kita mulakan dulu dengan sisi yang terpanjang ya. Okey, kalau untuk gambar rajah B, okey, sisi yang terpanjang adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah iaitu sisi C. Jadi kita boleh nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga ini iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Sekarang kita dah nyatakan hubungan antara panjang segitiga ini. Senang kan murid-murid? Setelah kamu lihat contoh yang diberi tadi, sekarang kamu cuba buat latihan sendiri yang terdapat daripada buku teks anda, muka surat 296. Sila buat latih diri 13.1b. Ada 4 soalan yang ditunjukkan. Sila buat sendiri dan kamu boleh semak jawapan yang diberi di belakang muka surat buku teks. Semoga berjaya. Terima kasih murid-murid kerana telah mendengar pengajaran cikgu dari awal hingga akhirnya. Harapan cikgu semoga murid-murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Kita jumpa lagi di lain masa. Bye.